Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, matan ni muka surat 25. Maka apabila terdapat seorang yang Muslim yang lagi akil, baligh, akan harta orang yang jatuh pada jalan raya atau lainnya, tiada diketahuikan empunyanya, maka tu, muka mak, maka harus diambilnya, dah harus ditinggalnya, tetapi mengambil akan dia aula, jika ada ia percaya akan dirinya daripada khianat dan dapat ia mendirikan haknya, disimpannya atau mewawarkan dia, maka jikalau mengambil akan dia, maka hendaklah dilihatnya dan diketahuinya akan pembungkusnya dan akan pengikatnya dan akan jenisnya, emas atau perak atau yang lain daripada keduanya, dan bilangannya dan berat timbangnya. Kemudian wajiblah ia taruh pada tempat pertaruhan umpamanya. Kemudian maka jika berkehendak memilih akan dia, hendaklah ia war-warkan umpama pintu masjid dan dipekan tiap-tiap hari, pada satu hari atau pada satu Jumaat. Kemudian pada tiap-tiap Jumaat sekali atau 2 kali. Kemudian pada tiap-tiap bulan 2-3 kali hingga setahun. Maka jika tiada dapat. Hadirin sekalian, pasal kita nak bicara ni, babnya atau istilah dia panggil bab luqatah. Luqatah ni bab harta orang Islam yang cicir di jalan. Itu kot bahasanya. Itu kaedah kita, harta kita, harta orang. Tidaklah dengan berjumpa atau orang, kita boleh buat balik buat harta kita. Tak ada. Tapi kita kalau main tak mengaji ni, part-partnya. Itu sepenya. Part-partnya. Bisa dengar? Terutama budak-budak saya tu. Part-partnya. Apa dia? Siapa dapat dia punya? Zaman saya dulu kalau main lah budak-budak main kan. Berlari ke, main kejar-kejar ke. Jumpa duit. Macam mana? Tuan tahu buat apa? Ambil duit, lepas tu buat apa? Cuci. Cuci berkilat. Lepas tu ada apa lagi? Pangkah. Saya nak dengar pangkah tu. Cuci berkilat tu betul. Kalau duit shilling kan dulu bila dah duduk tanah lama, dia karat lah bahasanya. Untuk buat apa? Gunakan tanah tu juga, bubuh tumit. Tanya, muka alif lah ni. Tanya. Merelit lah, nampak duit baru ya. Lepas tu pangkah tu. Saya tak tahu kaedah siapa. Kaedah Iblis ke apa, kaedah Piramli ke, pangkah Pitu Jamban tu saya tak tahu. Tapi kaedah pangkah tu memang. Saya nak dengar pangkah tu lah, pangkah. Betul tapi betul je kan. Pangkah ni boleh kata, kot dah ada tempat tak ada pangkah tu satu Tapi ambil duit tu pangkah. Seolah-olah macam memutuskan, ni dah duit aku, tak ada hubungan lah duit aku dengan siapa pemiliknya. Seolah-olah gitu. Tak ada kaedah macam tu dalam agama kita. Kaedah kita, jangan kata harta yang duduk luar ni. Harta dalam tanah pun. Katalah misalnya, kita teroka tanah. Kita teroka hutan belantara ni. Teroka. Korek buat apa, tapak apa, tengok jumpa harta karun. Jumpa emas lah kan. Emas pula ada peti lah. Bukan emas jumpa emas, biji emas tu. Jumpa biji. Itu lain kita belajar bab Ihyaul Mawad apa tu. Kerajaan Malaysia jumpa biji, kerajaan Malaysia punya tanah lah. Habis dia ambil harta kita, dia ganti lain dia. Tanah biji tu tak jadi hak kita. Padahal kalau ikut hak kita, siapa teroka punya. Macam mana pun nak sebut, korek jumpa kata. Tengok peti, buka-buka, ada emas. Boh bila gitu lah. Kaedah kita macam mana? Yang tu pun milik orang. Yang tu pun milik orang. Tak boleh kita nak buat milik kita, aku punya. Lepas tu, pak-paknya sorok tu, pergi jual apa, tak boleh.
Kalau kita boleh kenal pemilik tu ialah orang Islam, mana tahu? Pasal ada tanda-tanda Islam dekat dalam peti tu. Apa dia tanda Islam? Tengoklah barang perhiasan rupa lah apa. Kalau ada salib, ada gambar gajah, gambar dewa, patung apa, itu orang kafir lah kan. Yang tu nak jadi harta karun. Itu kan jadi harta karun. Itulah kata karun. Karun ni simbol pada kafir. Korun. Jadi harta karun tu maksudnya harta orang kafir yang tertanam. Kita belajar bab tu, bab zakat dulu lama lah. Itu yang panggil karun ni. Karun ni kafir tau. Jangan bangga dengan harta karun. Korun tu. Jadi panggil harta karun siapa? Pasal kena faham harta orang kafir tertanam. Itu kita jumpa. Itulah harta karun. Harta orang kafir kita boleh ambil. Kita boleh ambil. Harta orang kafir yang tertanam tu lah. Jangan harta orang kafir kita ambil rumah dia ni. Tu masuk pakai jarang lah kamu. Cerita harta karun ni. Saya cerita harta karun lah ni. Kan? Yang tu boleh ambil. Tapi kalau tuan-tuan cerita buat laporan dekat Pembendaraan Negara ke mana-mana ya. Habis. Semua dapat ni. Dia masuk museum apa. Sekopang ni tak bagi tuan-tuan. Apa saya nak cerita ni. Saya bukan nak mengasut apa ni. Undang-undang apa. Tapi nak sebut undang-undang kita. Syariat. Kalau kata orang kafir ada hak kita ambil. Itulah nama harta karun. Harta orang Islam tak selesai. Sekopang tak boleh ambil. Harta tu atas nama harta luqatah. Ni tajuk kita ni. Harta orang Islam yang kita tak tahu tuan. Tak tahu tuan. Jadi taklah dengan jumpa je harta orang milik kita. Tak ada. Apatah lagi salah. No. Ni kita cerita jumpa. Bukan kita pergi ambil rompak ke tak. Salah. Tahan orang. Turun kereta. Kereta letak tepi. Belah. Bak kunci. Boleh tak? Kenapa? Salah. Siapa buat kerja itu? Apa je soalan ni? Penyamun. Yang lah ni, yang penyamun berdaftar. Penyamun tu hormat. Siapa? Dia biji. Bank. Bank juga. Dia 3-4 bulan tak tahan, tak jumpa. Klik-klik dia tu jumpa, ditahan. Macam mana? So, turun. Ambil itu je. Sampai dia tinggal itu je. Kering-kering dia ambil. Yang tu muamalah tu satu hal. Khas nak sebut. Boleh ke dengan sebab tak ada rotek, kita dirampas? Saya nak ajar langgar undang-undang ke apa ni? Tak, saya nak ajar luqatah lah. Ini yang syariat. Yang ni yang kata kalau kita dapat kuasa pemerintah lah, urus bagi betul lah. Urus bagi betul. Kita banyak undang-undang lah ni, banyak merepet. Merepet banyak. Satu kita baca undang-undang, saya punya pengalaman mengaji ni. Bila mengaji kitab ni, Tok Guru syarah sebiji tuan-tuan. Satu-satu. Ni kita baca Sulam Muqtadi ni, kitab kecil lah. Saya tolong syarah tuan-tuan. Saya ngaji kitab ni tuan-tuan. Tok Guru arwah batin lu memang baca kitab besar-besar. Mujur ngaji kitab besar ni apa? Walaupun kita tak faham, kita lalu, walaupun kita pun tak pernah fikir buat kenegaraan apa-apa sistem kat luar tu kan. Tapi bila kita pernah lalu dengar dia bahas kadang-kadang, kita pun apa pasal dia bahas sangat bab ni. Jadi. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya sebut saya ngaji kan. Dengar dia bahas macam ni. Kadang-kadang buat apa peduli benda-benda tu. Zaman sekarang tengok memang semua syarahan ni semua kita pakai. Semua pakai. Semua guna faham. Padan lah dia naik angin. Kadang dia naik angin cekap pinggang. Tak apalah dia memang bakar sangat. Baca kita. Punya awak duduk tempat tu punya awak pegang ke? Salah. Jadi nak sebut apa tu? Nak kata kita punya faham dalam syariat harta orang tetap harta orang. Tak boleh ambil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kata Allah. Jangan kamu makan harta kamu sebahagian dengan yang lain dengan cara yang batil. Ada tempat lain sebut illa antakuna tijaratan antaradim. Illa antakuna tijaratan hadiratan. Ada sebut macam tu lapan-lapan lebih kurang. Tak apa yang betul lajak-lajak mulut sebut. Melainkan dengan perniagaan. Itu pun kita dah belajar bab-bab muamalah jual beli sewa pinjam mana nak wakaf tak wakaf dah. Kan? Kalau nak buat kebajikan tani hebah tak hebah hadiah. Dia mesti ada betul dengan kaedah syarak. Jadi asal nak sebut kaedah kita jumpa je barang orang hantar pada pemilik. Bukan tengok dia ni tak ikut peraturan rampas milik. Ni masalah. Kasar sikit lah ayat tu kan.
Takkanlah dengan sebab road tax tak ada, rampas kereta. Boleh faham saya sebut? PJ peraturan memang itu lah. Road tax tak ada, lesen tak ada, macam mana? Saman tu Saman tu saya dah tak heran lah. Saya nak cerita kereta dia suruh letak tepi tu. Dia tak bagi berjalan. Memang betul. Road tax tak ada. Road tax tak ada, insurans tak ada, road tax tak ada. Lesen pula tak ada. Macam mana? Betul. Parking kita tepi. Panggil orang lain naik balik tinggal kereta dengan sini. Dia tarik tu. Dia tarik pergi balik. Pergi tempat simpan lah JPJ ni. Tempat simpan kereta tu. Kereta penuh-penuh tu. Kereta yang kena tahan lah tu. Meter tolak lah. Kalau lori naik lori dia lah kan. Apa-apa. Dia kan dia nak kalau tuntut kau pergi bayar apa semua ni. Ni. Awak boleh jalan. Nanti jalan aja. Pasal apa tu? Pasal ada sistem cukai. Apa cukainya? Road tax. Road tax tu cukai lah. Cukai jalan raya. Road tax. Bunyi orang putih lah sikit. Kita kena cakap Melayu. Dah tak faham dah. Cukai. Apa dia cukai? Road tax. Tax tu cukai lah. Cukai jalan. Dia penjamun maksudnya. Kalau dia nak suruh kita bayar lah. Kenapa pula dia pakai bayar. Panjang lah nak syarah bab tu kan. Kaedah kita. Dia ada istilah tanggungjawab kerajaan. Saya mula syarah tu, saya kena break. Cukup. Boleh saya syarah tu. Kerajaan maksudnya dia lah kena fikir. Duit dia banyak. Jadi dia kena fikir apa yang ada perbandaran negara munasabah. Itu pun duit perbandaran negara. Duit zakat dia tak boleh buat jalan raya. Duit zakat kena bagi ke orang, kena bagi asnaf. Duit yang orang punya untuk hak orang. Mana hak untuk jalan raya. Dia kalau campur aduk. Kalau tak erti urus, bagilah orang yang erti untuk urus bahagian perbandaran. Mengikut kaedah Islam. Bukan mengikut kaedah konvensional. Bukan sistem kewangan. Bank dunia apa. Bukan. Bagi itu kaedah syarak. Itu kita sebut bank dalam bak negara. Jangan hak tu lah sebut macam ni lah. Duit kereta sendiri pun kau urus betul tak dengan syarak. Engkau ambil betul dengan syarak. Engkau belanja betul dengan syarak. Yang tu pun kita tak pandai lagi. Macam mana nak urus negara? Yang bila urus negara macam mana? Orang yang kita sangka ahli perniagaan, ahli ekonomi, pegang-pegang ekonomi, lingkup. Minyak tak nak turun. Turun sikit, naik 10 kali, turun sekali. Ni tengok dah 2 kali turun, tak naik Sudah tak faham, sudah. Saya bukan nak puji-puji apa, tapi nak tengok benda yang duduk depan mata kan. Kita boleh sebut pilah awal kan. Menteri Kewangan siapa? Yang pegang portfolio tu, Menteri Kewangan. Jadi senator je. Dia nak sebut apa ni? Macam mana boleh pegang tu? Boleh urus macam tu kan? Kalau ikut kurang, kalau 2 kupang pun kalau turun, serik kat tu, sakit kat tu. Apa saya nak sebut ni? Nak sebut bab pengurusan tu lah. Macam mana pun kalau pengurusan buat kewangan biasa-biasa ni boleh. Kita duk cerita ni bab pengurusan cara Islam. Khas atas bicara apa? Nak ajar jangan bagi ada rasa milik aku yang bukan perkara yang tak pernah ada perkara tu boleh jadi milik aku. Jangan duk fikir itu sebagai milik aku. Kita belajar tauhid tu lah. Benda yang ada kat kita pun kita rasa tak milik kita. Yang ni pun aku mati orang lain pakai. Semua ni ada kat kita ni, semua orang lain punya. Bagi rasa kita sebagai aminullah, orang yang pemegang amanah. Itu kita yang akidah, itulah ya. Lahu mulku samawati wal ard, milik Allah Taala aja, kerajaan langit bumi. Dengan bahasa lain, duit kita tengok lapak 1 juta depan mata kita. Macam mana? Duit orang. Macam kita tengoklah orang lawa-lawa cantik-cantik depan kita. Macam mana? Bukan kita punya, bukan bini aku. Bini aku tu. Udah rumah tu. Hak busuk lah. Bini halal. Yang ni cerita Isra Mi'raj ni cerita apa? Lalu ada satu periuk, ada daging ni, daging elok. Masak dalam periuk. Sedap. Yang ni daging mentah, busuk, bergulat. Tapi dia pergi makan bergulat. Apa dia? Yang hak orang yang bukan halal untuk dia pergi ambil. Yang dia punya yang halal tak nak. Ni bini ada disisiakan. Yang nak jatuh hati kat orang lain luar, pergi kenuri lah.
Mata keranjang lah kawan. Buka mata lah, tengok ni minat, ni minat, ni minat. Yang bini tak ada jerau. Itu yang ada bini, yang tak ada bini macam mana? Lagi ya, dong kelepau cari bini. Oh. Sikit. Iya. Kita ada perasaan macam tu kan. Kita ada perasaan macam tu. Saya pernah duduk alam tu. Saya tahulah. Tuan-tuan tak apa, wali-wali. Saya tidak. Baru masa tu baru duduk mengaji. Tapi satu prinsip kita dah faham dah. Memang tahu salah. Nanti yang saya kata, kita belajar akidah dia apa? Banyak zikir, banyak selawat. Banyak zikir, banyak selawat. Mengakulah, ya Allah, memang buruk sangatlah nafsu aku ni. Wuduh kau. Kalau matilah ni, aku tak tahulah duduk neraka mana ni. Ya Allah, ampunkanlah aku. Iya, tuan. Tuan saya tahu. Tuan saya kata, tuan wali-wali tak apa. Saya nak perlikan tuan tu punya pasal lah. Tapi tujuan saya cakap kat saya tu. Betul kan? Lagi kita banyak ibadat ni, lagi kita akan sedar kita siapa. Terbuka nyata nampak siapa buruk aku. Ya tuan. Tuan saya tak tahu. Lagi kita banyak zikir, lagi kita banyak selawat, lagi kita banyak istilah takarrub dengan Allah Ta'ala, lagi kita nampak uduh macam rupa aku. Kita akan nampak betapa jahatnya aku, betapa buang masanya aku, betapa bodohnya aku, betapa orang lain dia pun kadang-kadang geram juga kan. Tapi kita akan geram kat kita ke, aku pun bodoh lagi, aku lagi bodoh. Tapi kat geram kat orang kadang bubuh juga, bodoh, kena juga kan. Boleh faham kan? Saya punya bahasa itulah, barang tu, memang ada lagi barang tu. Macam kita sebut apa? Kita pun busuk, tapi kalau tengok babi, cakap babi tak? Babi tu busuk. Memanglah babi busuk, kita pun busuk juga. Boleh faham? Saya sebut apa? Tapi busuk kita tak nampak. Tapi kalau lagi zikir, lagi selawat, tuan-tuan, busuk apa pun keliling macam mana, kita akan rasa kita lah paling busuk. Kita lah busuk sekali. Busuk apa? Banyak tak salah aku. Silap aku banyak. Daripada mikir salah orang, busuk orang, biar aku fikir busuk aku, hilang busuk aku. Lagi bagus. Cuma kita tak nampak busuk kita. Kita nak nampak busuk orang. Tu masalah ni. Apa jalan nak nampak busuk kita? Tu yang suruh ulama kita suruh amal. Ngaji suku. Orang Sabah. Sampai ulama kita dia minta apa? Minta lindung besar sekali. Bukan minta lindung dengan syaitan. Minta lindung apa? A'udhu bi nafsi. A'udhu nafsi billahil aliyyil azim. Aku minta lindung akan diri aku. Minta lindung dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala al-aliyyil azim. Yang maha tinggi, maha besar tu. Apa dia? Nafsu aku yang buruk. Ya Allah, aku minta lindung diri aku ni, nafsu aku ni. Minta lindung dengan kau. Kau boleh jaga diri aku. Anta akhidhum bi nasiyati. Engkau lah yang pegang kuasa apa yang ada kat aku. Kalau dalam Quran, anta nasiyun biasiyatina. Anta akhidhum bi nasiyatina. Engkau lah yang misalnya menguasai kami, pegang ubur-ubur kami. Atau dua-dua ulama munajat apa dia ajar? Anta nasiyatun biyadi. Anta nasiyatun. Anta akhidun binasiyati. Engkau lah yang boleh, engkau lah yang pegang, kau yang urus diri aku. Nasiyatuna biyadik. Semua diri kami ni, asal makna nasiyah ni ubur-ubur. Kami ni maksudnya. Tapi istilah ubur-ubur apa? Dia macam patung. Patung kalau kita nak bawa patung, kita pegang, kuasai keseluruhan, pegang apa? Pegang jambut dia. Pegang jambul tu. Tu ya, Quran sebut istilah. Kalau menguasai diri dari sudut penguasaan dan kontrol, disebut dengan pegang ubun-ubun. Pegang ubun-ubun. Sikit bahasa-bahasa macam tu. Pasal tu bahasa Quran. Anta akhidun binasiyatuna. Anta akhidun binasiyati. Nak sebut kata kita tak rasa kita tu milik. Tu yang bila kita tak rasa macam tu yang jumpa harta orang macam mana? Tak ada hati aku. Tak ada hati aku. Kita tengok je, tengok kiri kanan tak ada orang macam mana? Dompet pulang, isi tak ada. Kacau. Bahkan yang kita duk tengok tambah dalam masyarakat kita yang duk cerita dalam Facebook apa. Kena malu kat orang kafir kan, apa dia? Accident je, macam mana? Katalah lori gula, macam mana? Gula habis. Lori orang tak angkat, tunggu towing tu. Tapi gula habis. Kalau ada, saya ngajar belah kerik tu. Dia buat lori. Dia ngantuk, tidur. Buat kambing. 20 ekor kot, kambing. Kambing 20 ekor. Dia ngantuk, langgar tiang. Terbuka kandang. Kambing tak accident, orang yang accident, orang teruk kan. Kambing.
Kambing lari. Orang pakat tangkap kambing. Tapi ada seorang ni, megang amanah orang kampung tu lah kan. Dia buat apa? Dia pergi tangkap semua kambing-kambing ni, tambat. Bagi makan apa-apa, dia cari siapa dia lori ni, pasal pergi hantar hospital, dia tak kenal. Cari maklumat apa-apa. Dia pergi cari semua kambing apa ni. Dia pergi tanya, dia cari siapa pemilik apa yang accident tu. Pergi tanya berapa kambing apa dia bawa. Dia sebutlah berapa ekor, 20 lebih tak silap saya. Dia pergi cari semua kambing ni, yang mana orang duk ambil-ambil tu. Semua dia pergi orang kampung tu pun nak ambil. Siapa lagi nak ambil kambing? Belah-belah kerik tu. Belah air panas kerik tu. Sebelum makan kerik. Kalau daripada sini sebelum makan kerik lah. Kat pandang kunyit tu. Dia ambil, tambat semua. Orang tu pun cedera lah habis masuk hospital apa. Dia pun tak fikir apa dah. Kata dia, saya ingat habis lah kambing saya ni. Bayar tengok sekor 500 dah lah. 5 kali 2. Bukan 20. Kali 2 tu tak mudah kira kan. 20 ekor. Oh tu. Jadi macam mana? Dia pun tak fikir dah. Elok dia keluar hospital, itu mari kat rumah saya. Bawa lori je tadi. Bawa lori. Saya ambil lori lain lah. Bukan saya. Orang lain. Pergi rumah tu. Kami semua ada. La ilaha illallah. Susah nak cari orang amanah itu. Susah nak cari. Ni macam mana saya kena bayar ni? Bayar. Kenapa pula saya kena bayar pula? Ni bukan senang nak tangkap kambing, nak tambak pergi makan ni. Astagfirullahaladzim. Saya bukan minta bayaran apa-apa. Semua ni hak orang. Saya tukang jaga amanah. Tuan, orang awam biasa je. Bukan imam masjid, bukan Tok Bilal masjid. Tapi orang rajin pergi masjid. Nanti orang ada agama. Allah. Saya dengar kan. Saya nak cerita nak teriak je. Orang sebut Allah. Kalau kita duduk tempat tu macam mana? Lagi satu tauhid. Tu sepak kita pula. Allah bagi macam-macam dengan kita. Tak rasa apa-apa pun. Tu satu lagi kena sepak kita. Kita kambing 20 ekor pun meleleh air mata tak? Dia bagi mata kita khianat selamba je. Dia bagi malaikat lagi jaga mata kita, telinga kita, depan kita, belakang kita, atas kita, bawah kita, kiri kanan kita. Jaga lagi, bercatat lagi macam mana? Kita boleh buat tak tahu, buat dek ke dia. Apalah jadah kita ni. Jahat kita ni. Tu mengaku jahat. Aku jahat. Satu, kita bila ada akidah, baca fiqah tak ada masalah. Tak ada teringin dia. Tengok kambing siapa ni. Kambing siapa ni kita bukan risau nak tangkap. Aku tangkap kambing ni. Sedap juga ni. Tak ada pasal. Kita kata kambing ni. Yang ni kalau kambing ni kalau biar dia menilai makan ambil tanaman orang kena maki je kambing ni. Kita tangkap dia buat apa? Cari tuannya. Orang dulu fikir dia macam tu. Kita macam mana? Ni ada peluang ni. Kadang tak kira pun. Kambing siapa? Lantak lah jangan kena kebun aku. Sudah. Hilang lah rasa tanggungjawab. Tak ada lah kan. Masyarakat kita dah jadi orang tak apa. Orang itulah. Tak ada lah. Tak ada orang yang nak perasaan, ada tanggungjawab. Nak jaga semua benda-benda yang melibatkan hak orang ramai supaya jangan harta orang dizalimi apa. Susah lah ni. Jadi masyarakat kita jadi berubah ni macam apa? Pasal dah tak ngaji agama dah. Kalau belajar agama, bayang nak kita buat live satu Malaysia dengar ni macam mana? Tak tahulah manfaat ni macam mana. Masuk YouTube pun, bukan semua orang tengok. Jangan tengok apa lagi. Mana tengok saya ngajar. Sajalah itu sikit kan. Apa saya nak sebut ni? Ni nak sebut masalah kita lalu kotor ni. Bila kita dah faham, kita pun tak ada milik Allah Ta'ala semua. Agak-agak ada berani nak ambil harta orang. Ada berani nak tahan orang. Tak berani tuan. Agak-agak ada nak makan rasuah. Ni apa ni? Kadang-kadang orang bagi pun kita tak nak ambil. Tapi kadang-kadang ada kat perasaan tu sembahyang mayat, tak nak ambil. Warak kan. Tapi ambil riba selamba je. Samban orang selamba je. Tapi duit sedekah sembahyang mayat tak nak ambil. Tak boleh, tak nak aku. Aku tak akan sedekah. Kemain RM2 tak apalah. Dia bagi RM2,000 dah. Angkut. Saja-saja saya usik itu sikit kan. Pasal kita kadang ada benda kita tak nak, benda yang kita boleh ambil, yang memang orang bagi tak nak ambil. Tapi benda yang Allah Ta'ala tak bagi, kita pergi ubut cari. Benda yang tak halal, kita pergi cari gagah sampai sanggup gadai diri. Sampai sanggup binasa diri. Pasal apa? Pasal nak agak ikut nafsu. Tapi yang ni, alah sikit tak teringin aku. Na'udzubillah. Itu yang dia kata, ini satu pasal
Jika apabila terdapat seseorang, istilah terdapat ni bahasa dia lah, bahasa kita mendapat, macam tu, menjumpai. Orang ni orang mana? Islam. Jadi orang kafir kalau duduk dengan Islam, dia tak ada hak luqatah. Orang kafir dia tak ada hak untuk boleh mut. Tak boleh. Orang kafir dia ambil salah. So kafir duduk dalam Islam, dia akan tersesa dengan undang-undang macam tu. Yang kalau dia nak jadi kafir juga memang bodoh lah. Siapa? Nak selamat dia, masuk Islam lah. Masuk Islam, semua hak Islam dapatkan dia. Tapi kalau dia duduk negeri Islam, kalau ada barang cicir, dia ambil pun dah salah. Oh, you are foreigner. You're not supposed to take all these things. Oh, patutnya kalau polis nampak apa? Nampaknya IC? Saya tak ada IC. Saya tunjuk pasport lah. Oh, orang luar negara tak boleh ambil barang-barang cicir dalam negeri kami. Tahu? Itu undang-undang negara kami. Oh, macam tu ke? Oh. Kalau orang kafir kena macam tu macam mana? Tersentak lah dia. Oh, macam tu orang undang-undang Malaysia macam tu. Pasal orang Islam je boleh pungut. Orang kafir tak boleh pungut. Tak boleh. Lagi kata dia akil, berakal. Orang gila ni mana tak boleh. Baligh, kanak-kanak tak boleh. Satu, kalau zaman kanak-kanak jumpa macam mana? Ni masalah dia. Kalau ikut ajar. Jangan, kalau jumpa apa pun tengah jalan, jangan ambil. Satu ajaran besar tu. Tapi itulah berapa orang mak bapak yang ajar itu. Bahkan ada yang seronok pun ada. Tengok anak bawa balik. Dia tu bawa duit. Ni kau ambil duit mana ni? Tak tahu, ada kawan bagi. Dia boleh buat tak tahu je kawan bagi. Baiknya kawan-kawan anak aku ya. Bagi anak aku bawa balik duit. Bawa RM20, RM50. Kalau mak tak ada apa? Suspicious. Takkan tak ada sangka apa-apa tak anak ni. Mana dia ambil duit ni? Takkan muskil. Kau cakap betul-betul. Korek rasa. Tengok ambil duit mana? Dapat balon. Lain kali jangan ambil lah duit pada orang. Orang bagi pun jangan ambil. Warning. Siapa? Mana boleh ambil? Yang bagi pun budak-budak. Budak-budak kata apa? Budak-budak kalau ambil mak bapak ni takkan bapak. Budak-budak boleh bagi RM20, RM30, RM50, RM100. Ni siap order jam lagi. Saya nak beli jam ni. Oi, order jam. Kalau beli nasi lemak RM1, RM2 gagah ke? Ni beli jam. Berapa ni? RM360. RM360. Kau ambil duit mana? Takkan tak ada apa sangkaan buruk. RM5 pun kena bersoal. Kau ambil mana duit beli RM5 ni? Satu, kesal kanak-kanak dia tak boleh urus harta dia sendiri. Ada bab kita dah belajar dulu. Jadi, kalau dia ni akil, baligh. Kalau dia dapat apa? Dapat harta orang yang jatuh di jalan. Jadi, kanak-kanak, orang gila, orang kafir, dia tak ada hak pungut harta di jalan. Jadi, syarat boleh pungut ni, orang Islam, akil, baligh. Jumpa di jalan raya. Disebut tu jalan raya. Kalau tak ada jalan raya di Padang macam mana? Masuk jalan raya tu, dia tempat awam. Jangan pergi jumpa dalam kandang. Jumpa dalam laraban. Memang orang punya lah weh. Jaga. Ada orang saja pergi tangkap. Saja pergi tangkap apa? Tangkap dia bubuh dalam kandang. Atau apa? Haiwan ni berkeliaran. Bukan berkeliaran pun. Dia yang pergi tangkap, pergi bubuh dalam tu. Tu satu hal. Saya nak cerita ni. Kadang-kadang, ada orang ajar macam ni, orang majlis apa kan. Macam mana? Dia nak dapat kerja lebih, dapat overtime apa. Dia ambil lembu kambing, tangkap urut dalam pagar majlis ya. Untuk pecah denda dekat orang yang bela. Pasal lembu berkeliaran. Padahal lembu tu duduk dalam kawasan kampung ya. Tapi dia tangkap pergi hantar dalam majlis bandaran. Oh pula. Pasal apa? Tujuan dia, siapa yang boleh masuk dalam ganding bandaran, nanti haiwan tu akan dilelong. Dengar. Lelong. Boleh lelong kambing orang? Boleh lelong kambing orang? Boleh lelong lembu orang? Kambing orang. Dia kata yang ni peraturan majlis. Bila dah dapat ni, sekian hari, akan dilelong. Lembu tu lelong. Boleh lelong ke? Boleh lelong namanya jual kan? Bahasanya lelong lah. Jual siapa punya? Boleh ke jual? Sah tak jual? Waktu kalau jual duit siapa punya? Kan masalah tu. Orang kau tahu. Satu duduk kerja majlis bandaran. Tapi tak tahu undang-undang Islam. Mula-mula saya marah orang majlis bandaran pula. Kan? Tak, kena faham. Kalau faham, Allah, masalah. Yang ni kalau kat kampung, jadi kes macam mana? Kes Padang Ragut. Sama. Padang Ragut ada, tapi tak ada pagar.
Bela-bela-bela, habis masuk kampung. Oh tu dia pun ambil, macam mana tangkap pun jadi bandaran. Padahal berkeliaran dekat kampung. Masalah isu pagar, tak pagar, apa satu hal. Ada saya bicara dulu sikit banyak. Macam mana pun saya nak sebut. Harta orang macam tak? Sepatutnya bila tengok lembu berkeliaran, hampa ikat, tambat, panggil tuan dia. Satu hal lah pula kata dia. Satu hal. Kau amanah tak amanah? Kau sanggup tak? Dah tahu benda mungkar yang ada depan kau, takkan kau biarkan benda mungkar tu mengebak tempat lain? Itu isu kita. Betul? Kita nampak lembu berkeliaran 30 ekor misalnya, keluar daripada Padang Ragut ke apa. Serbu masuk kampung orang, habis semua tanaman orang. Takkan kita biar? Kalau kita tak boleh buat apa-apa, telefonlah siapa-siapa berkenaan, ketua kampung ke apa, ke JKK apa-apa benda. Panggil buat apa. Tak apa panggil tuan ni kalau kita kena. Ni lembu kau ni keluar kandang ni, dia boleh keluar kandang ni. Ni duk serbu habis tanaman orang ni. Cepat. Kesian dia orang kau kena bayar ganti rugi. Patutnya macam tu. Bukan pergi ambil senapang ke pelali tembak. Pergi mampu bang. Mana boleh? Masyarakat kita jadi tak tentu arah macam ni lah. Sampai tak ada agama. Tak ada lah penyelesaian cara agama. Tak ada lah. Saya sebut ni pasal ada orang nak mengadu ni. Satu saya sebut tu. Isu baru je pun. Hak tu satu Kalau kawasan saya tu lah ni, nak curi kambing. Ini kenduri hukum Pak Menakan, rumah saya. Mak Menakan. Patutnya kenduri saya tak boleh tinggal ni. Tapi saya selalu kenduri bukan buat apa. Satu saya lari sikit. Tinggal-tinggal salam buat kerja. Sudah. Saya pun bukan orang penting. Tak ada saya pun tak apa. Saya pun saya tak boleh tengok sangat serabut kenduri. Kata apa? Saya lagi baran. Campur lagi perempuan. Sambil buat kerja, saya rokok. Aku cukup pantang. Saya turun buat kerja tu, saya tak mahu. Saya tak boleh. Orang lain saya tak tahu. Ramah lah ni lagi. Dia sensitif balik macam mana dulu. Yang ni baran. Tengok saya rokok. Sembang-sembang aku isap rokok balik rokok depan. Aku duk sebur. Aku tak boleh. Baran. Tak ada. Dia tak ada rasa hormat. Ustaz. Tak ada. Saya tak mahu. Saya bukan minta dia hormati. Tapi undang-undang pun kata dia. Kan rokok ni jangan mengganggu keteraman orang lain. Kedah lah. Kau nak isap rokok sampai sehari 100 kotak pun punya pasal lah kau. Tapi kau isap di khalayak ramai ni. Ini satu kesalahan. Kalau aku bersin, aku sembuh muka kau macam mana? Acum. Macam mana? Bukan haram pun, bukan tak ada haram makruh macam rokok pun. Tak ada pun. Lagipun terbersin, bukan saja bersin. Contohlah kan, macam mana marah tak? Oi, ni apa gila pasti? Tu asap rokok kau tu bagus Kasar kan saya. Saya kasar. Tapi kasar tak ada kasar saya, ada orang kata macam ni. Ustaz Man ni, saya lah Ustaz Man ni. Dia ni cakap betul, tapi lokek je. Ni bahasa orang Hulu Lokek ni apa? Kasar je. Bahasa saya cekik je. Dia cakap betul. Betul yang saya cakap rokok tu. Betul tak? Betul. Kalau saya bakar benda busuk ke ada taik ke saya busuk. Apa orang ni busuk kacau orang lah. Hang busuk tu kacau orang. Hang isap rokok tak busuk lah. Bahkan telah disahkan. Orang isap rokok dengan orang yang keliling yang bawa asap rokok. Orang yang bawa asap rokok tu lagi bahaya daripada orang isap rokok tu. Akibat dia. Ada saya sebut ni pasal guru sendiri iktiraf macam tu. Lu arwah Pak Teh sebut gitu dulu. Kalau musim-musim ceramah Isra Mi'raj ni dululah sebelum saya duduk ngajar luar dulu. Laku sangat. Dan dia orang tak panggil saya, dia orang tak kenal saya. Yang kenal suku. Kalau ada minta ceramah pun jumpa arwah Pak Teh Tok Guru. Kak Pak Teh kami nak minta anak murid Pak Teh seorang ceramah. Tadi ada seorang tapi lokek ke dah. Lokek ni tinggi kan. Lokek sikit. Dia orang kata, hak lokek ni kami nak tu. Mujur. Tak apalah pergi. Panggil ni. Ustaz Mak pergi jumpa dia. Jumpa dengan dia lah. Apa-apa macam mana. Panggil. Itu yang saya boleh terima kenal. Dia tak. Tok Guru ni iktiraf saya ni. Lokek. Istilah tinggi. Tinggi macam ni. Mulut kasar. Tapi saya sebut salah lah. Tapi orang dengar. Baran. Tapi baran nak lawan tak boleh. Itu masing-masing lah. Saya nak tukar level saya bagi lembut ni. Kena payah je kan. Kok banyak selawat esok. Jadi cakap slow, relax. Tukar perangai kan. Tuan-tuan tengok saya tukar perangai tu lah. Lain lah. Duk barang macam ni maksudnya selawat kurang. Ni memang tak selawat sikit tadi. Tak ada habis. Apa cerita ni. Nak ambil harta orang jalan raya, tengok harta orang kan. Jadi jumpa di jalan raya, dia kalau ramai tengok lembu apa ni. Tengok kereta siapa dia parking tengah jalan ni. Bukan nak marah tapi, kereta siapa ni? Motor siapa ni? Bukan untuk dia ambil. Tapi, nak rasa tanggungjawab,
Kalau tempat tu bahaya, nak bagi letak tempat selamat. Satu, kalau ada binatang apa-apa ni merosakkan tanaman supaya jangan tanaman orang dirosakkan. Kekedah macam tu kan. Kalau ada harta, duit apa macam mana, supaya dipulangkan. Itu je. Perasaan tu, tengok tu. Bina perasaan macam tu. Bukan bina perasaan ambil harta orang. Yang tu, jaga. Mula-mula sekali. Tu yang dia kata, jumpa je di jalan raya atau lainnya. Maksud lainnya ni, kawasan orang ramai lah, public. Tiada diketahui kan empunyanya. Syarat tak tahu empunya pula. Kalau tahu empunya macam mana? Panggil lah tuan empunya dah. Telefon pun ada. Kering, tak ada telefon ini dia. Telefon anak dia ni. Kambing mereka masuk kawasan dia ni. Habislah pokok-pokok aku tanam. Kita pula ada buat nursery pokok tanam sawit ke apa. Habis pokok-pokok sawit semua dia bantai habis. Kalau tahu empunya, telefon lah empunya. Ni tak tahu apa nak buat. Kita ambil sikit je hukum ujung ni. Harus diambil dan harus ditinggalkan. Bila harus, macam mana bagus? Tinggal ke ambil? Pasal apa? Bukan kerja kita. Kita pula tak ada masa pula. Aku urusan banyak. Biar je lah. Siapa jumpa esok dia ambil. Kadang-kadang kita urus apa? Jadi siap masjid apa. Tengok ada jam, ada tasbih. Ada kunci kereta tinggal. Macam mana? Sama hukum. Lu kotor juga kan? Macam mana? Hukum nanti kita akan belajar akan datang. Siapa pegang, tanggungjawab dia. Pergi hantar balik. Habis tu apa yang senang? Tinggal ke ambil? Kita masuk tandas ke apa, tengok. Ni tali pinggang siapa? Ni dompet siapa? Tinggal aja situ. Tuan dia teringat lagi, mesti dia panggil ambil balik. Kalau kita ambil lagi, cari tak jumpa. Satu hal pula. Tanggungjawab tu. Nanti belajar ke depan. Memang nak kena cerita situ lah kan. Masa kita terbatas ni, kita belajar nak pergi depan tu sikit je. Jadi harus diambil, harus ditinggalkan, tetapi mengambil akan dia lebih aula. Ambil tu lagi aula. Syarat ada. Jika ada ia percaya akan dirinya daripada khianat. Siap. Kalau kita ambil tu, kita akan pulang pada tuannya. Kita ambil tanggungjawab. Silakan ambil. Agak-agak kelabu tak? Mata duitan ke tak mata duitan? Mata duitan jangan ambil, lagi selamat. Kepala otak pun tak pening. Dan dapat ia mendirikan haknya. Sampai semai tu. Apa dia? Hak barang yang kita ambil. Tu disebut. Sambung depan. Simpan, war-war. Yang tu pelajaran depan. Ini bawa belajar kena barang orang. Jangan duk ambil. Jangan ada perasaan nak ambil atau orang. Rasalah semua milik ni orang salah punya. Hak kita. Tu pun rasa pemegang amanah je. Tu besar sekali. Baru tak ada perasaan nak ambil atau orang. Ya. Lembu, dengan sebab orang langgar lembu ni, ramai orang mati. Dia kena tengok lembu ni duduk kawasan mana tadi lah. Kalau jalan raya, jalan utama, memang sepatutnya lembu tak boleh lepas kawasan tu. Tu yang kawasan bandaran atau umpamanya lah kan. Jalan-jalan utama, tuan lembu tu yang kena bayar ganti rugi. Kalau sampai mati, macam mana? Kena bayar diat. Orang tuan lembu tu kena bayar. Kalau mati, macam mana? Kalau mati seorang, dia kena bayar diat 100 ekor unta. Kalau kawasan tu kawasan kampung. Kawasan kampung ni memang kawasan lembu banyak. Kau bawa laju buat apa? Langgar kau mati, free. Bahkan waris kena bayar ganti rugi kat lembu yang mampus tu. Pasal apa? Kawasan kampung. Tulis pun gambar lembu ada. Lembu memang tak faham. Tuan lembu lah. Faham. Dan orang yang naik kereta lah faham. Apa maksud gambar lembu? Lembu banyak. Slow. Pandai. Alhamdulillah. Itu kita bawa laju langgar. Mati lembu. Macam, siapa salah? Siapa kita salah? Kawasan lembu. Kalau ada lembu duduk atas jalan sekalipun, kita langgar, siapa salah? Kita salah siapa? Memang kawasan lembu. Yang kita otak lembu buat apa? Saya bahasa saya macam tu lah kan. Patutnya, pin tekak lah, pin. Ambil kayu ke halau. Pisaga, lagi dia lompat naik atas kereta kita. Itu hai pula tu. Siapa salah? Lembu tak ada akal. Kita pergi dekat, rapat dia lompat naik atas kereta kita. Salah kita lah. Kemik, kau tanggung sendiri. Pasal kawasan lembu. Kawasan lembu. Saya cerita kawasan kampung tu. Kawasan kampung, lembu atas jalan,
memang dia. Dia buat bukan ada akal. Papan tanda pun semua ada kan. Perlahankan kenderaan anda. Hang langgar, hang salah. Rosak tanggung sendiri. Nak claim insurans atau hack. Tapi kalau lembu tu mampu, hang bayar. Tapi kalau jalan utama, mati, orang langgar lembu mati free. Tapi orang yang mati tu, siapa tuan lembu tu kena bayar dia. Nampak? Undang-undang Islam. Jadi semua orang pakat jaga je. Tuan lembu siapa masuk jalan raya ni? Masuk highway. Lembu. Highway lagi lah. Ni, pom, 40 kereta sekali lekat. Main. Memang duduk kat jalan dah tu kan. Memang lembu tu tuan dia. Tapi tuan dia pun tak mengaku lah. Lembu tu memang dah menyebabkan banyak orang terbunuh kan. Dah mati ramai sebab lembu tu. Harta orang tetap harta orang. Itu masalah. Macam mana pun, dia memang tak mengaku kan. Tapi orang kampung tak kenal lembu siapa. Polis kena ambil statement lah. Ni lembu siapa? Ni. Siapa yang memang boleh lembu kawasan ni? Pergi semak. Siapa yang kenal lembu ni? Yang terlibat dalam kemalangan ni? Ambil gambar. Pergi cari. Siapa punya lembu ni? Lembu jadi pembunuh bersiri. Bukan salah lembu. Mana salah apa? Salah tuan punya lembu. Tok kena dah 10 orang mati dengan sebab lembu ni. Kena 10 orang mati, 10 diat, 100, 1000 ekor unta. Bankruptcy kau. Satu, jagalah binatang sebab lembu kau mana. Satu amanah tu. Kalau kita faham amanah, Masya Allah. Dia tak jadi macam perkataan amanah tu. Tak jadi. Yang tu nama yang amanah, tapi tak ada amanah. Ayat kasar. Dah selajak saya buat amanah, dia belajar semua. Saya itulah, saya lokek. Bahasa saya lokek ke ni. Allahuakbar. Itu pelajaran besar nanti jumpa belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.